warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah. Syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dan kita ingin mendalami pada tajuk pada hari ini, jangan jadi ayah bisu. Satu perbincangan yang amat penting bila dimaklumkan bahawa biasanya mak yang banyak bercakap, ya, ayah ni kurang, tetapi kadang-kadang mungkin sampai ayah tak bercakap langsung, ya. Adakah itu okey, tak okey? Kita kongsikan, ya, di talian di Facebook tuan-tuan, ya. Jangan lupa untuk share, kongsikan, kerana kita ingin berkongsi maklumat ini, moga-moga ia memberi panduan kepada ayah-ayah yang mungkin belum lagi sempat ataupun tidak mengetahui tentang majlis ayah pada pagi Ramadan ini. Kita akan sama-sama ikuti panduan daripada Quran dan Sunnah daripada dua orang tokoh panel kita. Yang pertama, Al-Fadil Ustaz Ruslan Muhammad. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga kepada qari kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Amir Rahman Abbas. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, pagi-pagi Ustaz ya. Ceria gembira insya-Allah kita bersama dengan warga Majlis Ayah, ya, yang berada di atas talian, yang kita doakan tuan-tuan yang mungkin juga menonton di hadapan kaca TV, di Astro Oasis ataupun di TV Al-Hijrah, untuk sama-sama kita doakan ayah-ayah yang berada bersama, ayah-ayah yang mungkin sibuk bekerja, bertugas ataupun berada di tempat lain juga dapat manfaat, ya, dengan ibu-ibu yang menemankan, yang boleh menyampaikan isi daripada perbincangan kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan melihat dahulu kepada satu video paparan perkongsian daripada seorang ayah, iaitu daripada Encik Muhammad Razib bin Abu Bakar, salah seorang daripada individu penting di ESQ Leadership Center Sdn Bhd, yang berkongsi tentang komunikasi bersama anak. Jom kita saksikan. Saya masa kecil, ayah saya dah meninggal dunia. Dan saya ni ada 8 orang adik-beradik. Saya anak yang ke-7. Dan ayah saya meninggal ketika saya berumur 5 tahun. Kenangan saya tentang ayah tu sikit sangat kan. Saya teringat ayah saya sikat rambut kan. Saya ingat ayah saya kalau bila pakai baju lepas mandi tu, kalau ada nanti tuck in kan. Dia letak masuk kat dalam kan. Jadi kenangan terhadap ayah dan juga ayah sebagai seorang contoh kan sangat sedikit kan. Jadi kalau bila dah besar kan, saya tak ada contoh ayah tu kan. Jadi mendidik anak-anak tu saya mendidik mengikut template kan, seorang ibu mendidik ayah. Mungkin sebahagian daripada apa yang saya terapkan kepada anak-anak saya tu adalah pengalaman saya dibesarkan ketika kecil dahulu kan. Jadi saya nampak di situ ada sedikit cabaran kan, kerana kita tak nampak di depan mata kita kan role model ayah tu kan. Jadi saya di sini memang ada masalah kan. Saya ada masalah untuk memahami anak-anak. Tapi sebagai seorang ayah, itu tidak that's not stopping me kan. Tidak menjadi halangan bagi saya untuk cuba memahami mereka. Dan most of the time kan, saya akan tanya kepada anak-anak apa yang mereka inginkan. Cuma bila bertanya kan, kita bertanya tu tak semestinya kita dapat jawapan apa yang kita nak kan. Bercakap ni dia ada dua. Dia ada verbal dengan ada non-verbal. Kalau kita nak betul-betul memahami mereka tu kan, listen not to what is being said, listen to what is not being said. Mendengar pada apa yang mereka tidak bicarakan, bukan mendengar pada apa yang disampaikan. Jadi bila kita tak mampu untuk mendengar kata-kata dia, kan, dia akan merasakan bahawa my father is not listening.
yang mana kadang-kadang mereka menangis, kadang-kadang mereka lari dari rumah, kadang-kadang mereka ekspresi diri dalam keadaan yang mak bapak tak suka, kan. Hanya nak mengatakan bahawa, Dad, please listen to what I have to say. Nak menjadi ayah tu, kita kena belajar, kan. Kita jangan terima aja apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita terima aja apa yang kita tengok dalam TV, kita terima apa yang kita dengar dalam radio, tengok dalam internet, dan itu yang kita nak implement sebagai diri kita sebagai seorang ayah. Jadi nak jadi seorang ayah tu, it's lifelong learning, kan. Kita kena sentiasa belajar, kan. Zaman berubah, kan. Jadi kita lihat anak-anak kita dalam satu perubahan zaman tu, mereka perlukan seorang pemimpin, mereka perlukan seorang kawan, mereka perlukan seorang penasihat, dan mereka sangat perlukan seorang kawan dan pendengar. Begitulah perkongsian daripada Encik Razib bin Abu Bakar, ya, salah seorang daripada trainer jurulatih di ESQ Leadership Center Sdn Bhd, yang berkongsi bagaimana pengalaman ayah yang sudah pun pergi pada seawal 5 tahun, dan contohnya dalam komunikasi secara langsung dengan ayah mungkin kurang, tetapi tetap juga sebagai seorang ayah perlu belajar untuk komunikasi agar tidak dianggap sebagai ayah bisu di dalam kehidupan seorang anak. Jadi kita ingin melihat kepada panduan daripada Al-Quran, bagaimana mencerahkan, bagaimana ia membantu kita untuk melihat panduan daripada Al-Quran. Kita ingin membaca daripada surah Al-Mulk ayat 12 hingga 14. Kali ini kita bersama dengan Ustaz Amir Rahman Abbas. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Amir Rahman. Bacaan ayat 12 hingga 14 ya daripada surah Al-Mulk itu, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya sewaktu mereka belum melihat azab neraka, mereka memperoleh keampunan dan pahala yang besar. Rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah sahaja, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah patut Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia Maha halus, Al-Latiful Khabir, yang Maha mengetahui. Inilah 3 ayat yang kita ingin fokuskan kepada ayat yang ke-13 dalam perbincangan kita pada hari ini. Allah mengetahui, Allah menyatakan rahsialah perkataan ataupun nyatakan sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan. Ustaz, bila melihat pada ayat 13 ini, Allah kata rahsiakan ataupun nyatakan, Allah tahu. Ya, tetapi bila bercakap tentang konteks seorang ayah, seperti mana dalam video paparan sebentar tadi, ya, Encik Razib dia merasakan bila ayah, figura ayah itu bila umur 5 tahun sudah pun tiada, ia memberi kesan kepada beliau. Dan ketika menjadi ayah ini ada satu tuntutan, walaupun Allah memang tahu, ya, tetapi anak ini dia tak berapa tahu apa yang ayah inginkan, dan ayah pun tak tahu anak inginkan apa. So apakah panduan
yang kita boleh belajar daripada ayat 13 ini untuk dipraktikkan sebagai seorang ayah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Yang berbahagia Ustaz Fazrul Ismail, moderator, dan yang dihormati al-qari kita Ustaz Amir Rahman Abbas, dan seluruh sidang penonton di luar sana, mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla, dipermudahkan urusan-urusan agama, iman, amal, khas dalam isu kekeluargaan. Sesungguhnya bicara kita pada kali ini bicara yang saya rasa menyentuh kita semua. Kerana kita ni ayah-ayah belaka ni. Ayah. Bisu tak bisu, wallahualam lah ya. Saya harap tidak bisu kot. Bimbang juga kadang dia bisu di rumah tapi di restoran. Restoran suara dia lah yang paling kuat. Saya harap je Ustaz ya, pasal saya ni banyak bercakap kan. Tak nak pula sampai ke rumah dia jadi gini kan, jadi nak tahu macam mana panduannya tu. Baik, jadi kita telah mendengar bacaan Al-Fadhil Qari kita di ayat wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzati sudur. Ayat ini merupakan elemen yang penting. Allah menegaskan bahawa manusia ini ada masa dia kena rahsiakan apa dia ada dan dia kena perkatakan apa dia miliki. Ayat ini bagi saya ada makna sebab Syekh Sya'rawi kita bercakap, dia kata apa? Dia kata dalam hidup ini kita mesti jaga kata-kata kita. Ada sesuatu yang kita kena bercakap. Dalam larangan suruh kena bercakap. Tapi ada benar kita jangan bercakap sebab kalau cakap lebih mungkin menggurui hati orang. Baik, itu kerangkanya kata Syekh Sya'rawi. Baik. Kita nak balik kepada soal kita sebagai bapa ini. Bagi saya Ustaz Fazrul ya, kita kena ada perseimbangan. Sebab ayat ini Allah kata bercakap dan rahsiakan. Kalau kita dalam kerangka seorang bapa, seorang ayah, saya bimbang kita mungkin salah guna kita punya kekuatan, akhir tak bercakap langsung. Dalam dua keadaan. Tak bercakap dalam maksud yang pertama, tak bercakap lah. Maknanya banyak senyum dia bercakap. Atau banyak diam. Yang bercakap banyak, anu belah sana tu isteri. Yang ayah diam saja. Ataupun yang tak bercakap dalam kerangka tegah maksiat. Anak buat maksiat, anak pakai tak lengkap, anak keluar rumah tanpa asas yang patut dia keluar, ayah pun tegur tak tegur pun, bahkan biarlah macam mana. Jadi bagi saya kebisuan ini mendatangkan banyak elemen-elemen boleh merosakkan rumah tangga. Jadi isunya ialah kita nak kena guna kekuatan kita. Sebab ayah ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kerangka ayah itu, dia adalah pemimpin. Dia pemandu, dia penyelamat, dia sebagai contoh kedua dan dia sebagai petunjuk. Jadi semua ini nak kepada percakapan. Sebab percakapan itu menimbulkan banyak rinsangan. Alung, ayah nak Alung jadi anak berjaya. Syarah sikit. Kalau boleh baca Quran, baca ada Quran macam ni. Jadi kalau kita bercakap dalam nada seorang insan yang nak berbentuk anak kepada kebaikan, itu satu kejayaan. Kita bimbang, tak bercakap. Jadi kalau balik kepada cerita Cik Razif tadi, mungkin satu luahan perasaan jugalah. Beliau kematian ayah umur 5 tahun. Kemudian beliau hadapi situasi jugalah dengan anak-anak. Bagi saya, isu sekarang Ustaz Fazrul ialah kita sebagai ayah ini kena ada keadilan. Sebab ayah kalau dia sebagai pemimpin, pemandu, petunjuk, penyelamat, qudwah, kita kena ada kekuatan. Sebab yang kekuatan kita punya visual. Visual ke? Lisan kita. Lisan kan? Visual kan? Auditory Ustaz. Ya, kita auditory. Maknanya kita punya kekuatan percakapan. Sebab percakapan itu sebenarnya ada nada dia. Ada masa marah, ada masa ketawa, ada masa riang, ada masa serius. Jadi ini merupakan satu seni dalam muamalah komunikasi. Jadi maknanya Al-Quran telah letakkan teras kepada kita. Ada masa kita tak cakap, ada masa bercakap. Tetapi dalam apa situasi kita ada keadilan. Jadi kesimpulan awal saya ialah kita ada amanah besar dalam didik anak-anak. Jadi kalau kebisuan itu menyebabkan anak-anak terjejas hubungan dengan kita, dia ada faktor Ustaz Fazrul, kita akan bincang nanti. Sebab kadang-kadang saya bertemu dengan anak-anak murid saya. Saya dulu pensyarah UM, pembantah pensyarah. Kita bertemu anak-anak yang tak bercakap dalam kelas ni. Tak bercakap. Kita bawa ke pejabat, tanya apa masalah hantar sebenarnya, akhi, hantar tu bahasa Arab kan? Hantar awak lah bahasa Melayu. Apa masalah hantar akhi ni? Itu pun tak bercakap. Jadi kita desak-desak, dikata saya ni Ustaz, antara keburusan saya tak bercakap kerana saya tak bercakap dengan ayah saya. Jadi menyebabkan saya tidak bercakap. Akhirnya ini satu di antara jenayah juga dalam rumah tangga lah. Jadi bagi saya kesimpulannya ialah ayat Quran sebagai panduan dan kita kena ambil penghormatan kerana bercakap tidak bisu ini satu di antara benda yang penting dalam kediaman rumah tangga kita, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Roslan berkongsi ya bagaimana ayat ini memberikan keseimbangan, ada masa kena
rahsia, tak payah bercakap, ya. Tapi ada masa yang kena bercakap bagi seorang ayah. Sudah tentunya bila Allah mengetahui ini, kalau katakan masa bercakap tak nak bercakap tu Ustaznya, jadi anak pun tak faham, kan? Anak tak faham, isteri pun tak faham. Faham-faham saja. Kan? Dia bila faham-faham sendiri, bila itu yang bahaya Ustaz ya. Jadi sebenarnya bila kadang-kadang muncul begini, kalau katakan macam Cik Razif tadi tu, mungkin dia tak pernah melihat susuk ayah kan. Untuk bercakap, membelai ataupun marah ke tegur ke, macam Ustaz cakap tadi dah, bisu ada dua tempat kan. Satu sama ada bisu tak bercakap langsung, ya. Jangan bercakap lah. Zaman sekarang ni dia isu ini Ustaz. Ada Ya, betul. kan. Dan yang keduanya ialah bila rasa nak tegur pada anak tu, nanti kalau tegur nanti anak sakit hati, dia pergi lari ke, merajuk ke, ataupun dia tak nak cakap dengan saya dah. Dia cakap dengan mak dia saja. Dia kadang-kadang dia ada juga rasa bertanding untuk mendapatkan perhatian anak, bila apatah lagi bila anak makin besar. Jadi di situ sebenarnya macam mana bisu yang Ustaz cakap tadi tu, dua jenis tu, macam mana nak motivasikan Ustaz agar tadi Ustaz cakap tentang ada masa kena bercakap. Macam mana nak faham kerangka ini dalam contoh Nabi, macam mana Nabi membahagikan masa bercakap, masa tak bercakap tu. Pasal ia satu seni. Macam orang melukis kan, kadang-kadang kalau ada setengah orang kata saya tak boleh melukis. Ya, pasal itu orang yang ada seni saja. Tapi bila belajar dalam pendidikan seni waktu sekolah rendah dulu, bolehlah saya lukis gunung yang ada gambar burung tu kan. Cantik juga. Jadi Cantik juga. Jadi macam mana bercakap ni Ustaz? Sila. Okey, menarik sekali. Dia begini, bila bercakap tentang kebisuan tadi. Ya. Kebisuan ini kalau daripada satu sudut psikologi, dia macam penyakit juga. Okay. Bisu maksud bukan bisu yang total tak cakap ni, tak nak bercakap. Ya. Pun satu isu psikologi juga. Kerana mungkin faktor dia tengok kepada sejarah. Sebab ada pengalaman saya tengok manusia ini, dia jadi ayah yang bisukan sejarah macam tu. Dia berlanjutan daripada dia sebagai anak pernah dibisukan oleh ayahnya. Dia jadi ayah pun tak aktif bercakap jugalah. Jadi ini pun satu benda yang saya kena bagi rawatan. Rawatan datang daripada, bagi saya lah, kalau dapat rumah tangga ni, kita ada suatu kerjasama baik dengan isteri. Ya. Sebab isteri kalau bisu juga, jadi rumah tangga bisulah. Bisulah, mana tak bercakap banyak, tegur tak banyak, komunikasi pun mati. Jadi kena ada satu seni di mana isteri kena bantu suami. Macam mana tu? Bantu suami maksudnya cuba createkan suasana dan kena bincang suami. Bang, abang sebenarnya kuasa lebih pada saya. Sebab dalam rumah tangga ni, saya pengalaman sebagai seorang ayah ni, saya rasa anak lebih mendengar apa ayah cakap daripada ibu cakap. Sebab ayah nampak dia punya gah sikit. Ya? Waktu ayah ni kadang-kadang anak paling takut. Ya. Paling takut terkadang masalah. Tapi sebenarnya kalau ayah gunakan seni, bahasa yang cantik, seni gurauan yang menghiburkan, seni yang bersifat boleh jadi anak tertarik, tak ada masalah lah. Sebab anak kita jadi kawan. Walaupun anak kita 20 tahun. 20 tahun. Kita berkawan. Jadi boleh, orang kata, copek capah. Orang Kelantan kata macam mana, boleh peluk, boleh pegang. Anak 20 tahun. Sebab macam anak kita 10 tahun. Ini seni. Yang pertama, isteri kena bantu tolong. Sebab tu dalam kediaman rumah tangga, saya tengok, saya ada sikit bacalah sikit-sikit. Dalam rumah tangga ni, dia ada elemen begini. Kalau ibu banyak bercakap, suami bagus banyak bercakap. Sebab apa? Sebab bila ibu katakan ibu marah dari satu benda, suami tambah sikit. Bukan tambah ke arah untuk memunah keadaan, tapi untuk menjadikan sesuatu lebih stabil. Baik. Ataupun yang keduanya ialah, kalau ibu banyak bercakap, ayah minimum kan bercakap. Tapi bukan tak bercakap. Tetapi dalam kerangka minimum maksud apa? Ibu banyak bercakap kan begini-begini. Ayah tolong pandu supaya anak faham apa ibu cakap. Tapi jangan bercakap. Kadang-kadang masalah kita, ayah diam je. Betul pun tidak, iya pun tidak. Benar pun tidak, apa pun tidak. Jadi, ibu bercakap. Ini satu masalah. Yang ketiganya ialah, kata para ulama psikologi kita, dia kata apa? Kalau boleh, ibu kurang bercakap, biar ayah banyak bercakap. Sebab kuasa tu tentang ayah. Tetapi biasa berlaku, minta maaf lah tuan-tuan. Saya tengok dalam masyarakat kita ni yang bercakap isteri lah. Yang banyak bercakap tu. Jangan marah ya. Itu pengalaman peribadi saya tengok. Kurang bercakap dengan ayahnya. Tapi isteri bercakap. Tapi tak apa. Yang penting ialah, kalau balik pada soal tadi, soal hadis, soal cerita Nabi tadi, saya ingat, kalau saya bawa satu cerita ni, tapi cerita saya baca lah. Macam mana Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Ini cerita dia banyak Aqra' ni. Satu cerita yang lain ialah, dia pernah bercakap dengan lantang kepada anaknya. Cerita yang pernah kita dengar tu, dia tengok Nabi sedang bermain-main kan. Cerita yang kedua ni, dalam sejarahnya, Aqra' bin Habis, dia bermain dengan anak, dia lantang bercakap. Nabi dengar. Nabi kata, "Ma bika ya Aqra'? Kenapa kamu macam tu?"
Sebab kau angkat suara ni Kasar kasar. Ha. Kata Nabi SAW, "Altaf bihim fa innahum auladuk." Ringankan sikit, rendahkan suara tu supaya mereka anak-anak kamu lagi. Jadi makna Nabi SAW, penting Nabi minta, walaupun begitu Nabi kata bercakap, walaupun begitu bercakap, maknanya di sini nampak kepada kita bahawa kita jangan jadi bisu dalam rumah tangga, kerana kalau kebisuan itu pada ayah, saya bimbang banyak elemen-elemen yang buruk akan berlaku. Anak-anak mungkin tahap bila ayah tak bercakap, diam saja, anak tak hormat. Anak hilang kehormatan kepada ayah. Jadi anak boleh orang kata apa, pandang lekeh, pandang mudah. Aku buat apa-apa pun ayah tak bercakap. Itu dia setahap. Ayah tak Aku buat apa tegur. pun ayah aku tak larang pun dia tak bercakap banyak. Aku bebas. Itu bahaya. Sebab itulah bercakap tegas, Ya. bukan keras. Kalau bisu itu saya rasa kita ambil hadis Nabi kan. Sorry, bukan hadis Nabi. Ini ulama kata bukan hadis Nabi. Ini kata salaf, as-sakitu 'anil haqqi kasyaitan akharas. Orang yang banyak diam macam syaitan yang bisu. Ini banyak ulama salaf kata. Bukan hadis ya, sebab ini pandangan ulama, bukan hadis tapi kata salaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan ya, berkongsi bagaimana pentingnya ayah berujar ataupun bercakap sebenarnya dalam sebuah rumah tangga, terutama ia adalah lambang kepada kepimpinan sebenarnya ya, untuk menyampaikan ukhuwah, menyampaikan nilai. Ianya bukannya sekadar faham-faham begitu sahaja, ataupun zaman sekarang pasal ada ini Ustaz ya. Jadi kadang-kadang dia guna WhatsApp je. Saya ada jumpa keluarga yang dia ada grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp dia bercakap begitu je lah. Tapi bila dekat kedai makan pun pakai ini juga. Kan? Sehingga kan mesej daripada ayah nak sampai kepada anak itu melalui WhatsApp, dan kadang-kadang mak nak sampaikan kepada ayah pun melalui WhatsApp sahaja. Jadi hubungan ataupun komunikasi itu jadi tidak natural ya, tidak lumrah di dalam sebuah keluarga, padahal itu diperlukan. Dan inilah perkara yang kita ingin bincangkan, dan kita nak bersama juga dengan Ustaz Amir Rahman ya, sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang pendidik. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit bagaimana Ustaz mendidik kalau pelajar-pelajar yang ramai di Smart Labu ya, ataupun panduan untuk guru-guru yang ada. Pasal kadang-kadang ayah dia dah kurang bercakap dekat rumah dengan anak. Ayah lah kepada anak lelaki, anak perempuan. Jadi dia bila hantar ke sekolah agama, dah ada asrama penuh ni, harap-harapnya cikgu pula yang akan menjadi tempat dia mengadu dan bercakap kan, menjadi wakil ibu ayah. Bagaimana di sekolah Ustaz aturkan perkara itu? Pasal ramai 700 orang kan, silakan. Ya. Terima kasih yang bahagia Ustaz Fazrul dan Ustaz Roslan serta penonton semua. Kalau kita lihat di sekolah pun watak-watak guru ni pelbagai. Macam kalau di rumah mungkin Ustaz Roslan sebut tadi, kalau bapa dah bercakap, mak kurang sikit tapi menyokong. Kalau di sekolah ramai. Contoh kalau sekolah saya guru ada 70 orang. Berapa orang lelaki, berapa orang perempuan? Guru lelaki dalam 17-18 orang saja. Yang bagi itu guru perempuan. Dan kita maklum sebenarnya Ustaz sebut, guru perempuan sifat dia memang bercakap tu lebih sedikit. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, sekiranya keadaan tu sudah dimonopoli. Bukan monopoli lah, maknanya dikuasai oleh guru-guru yang perempuan yang banyak bercakap. Saya lihat ada juga keadaannya kurang baik. Bila contohlah kita ada perhimpunan pagi, seorang guru akan bercakap, kamu kena begini. Masuk guru kedua pula begini. Jadi dia seolah macam satu benda yang sangat berat sangat. Macam kena, istilah bukan bercakap, istilahnya macam soal leteran. Saya kira ada jadi bebanan Pak. Ustaz boleh terangkan beza bercakap dengan leteran ni. Itu kita tak tahu gitu kan. Jadi kalau begitu maknanya saya lihat guru lelaki ni dia agak, kita kata itu memang sikap orang lelaki kot, dia agak lebih cool sikit. Jadi kita tidak gunakan keadaan itu untuk memanaskan keadaan. Kita bercakap dengan nada yang biasa saja. Tapi ada ketika juga guru lelaki yang kita kata marah. Macam guru disiplin atau mungkin pengetua sendiri, ada benda mesej penting yang nak ditegur. Jadi waktu ketika itu guru-guru yang banyak bercakap ni perlu mengendurkan supaya dia tidak jadi, saya lihat budak-budak ni dia tak boleh, kalau banyak cakap dia sebenarnya dia nak melawan. Itu juga satu keadaan juga. Saya teringatlah dulu masa sekolah dulu ada belajar pepatah Arab kan. Disebut iza kanal kalam min fiddah fasukut min zahab. Kalau bercakap tu laksana perak, kadang-kala diam tu laksana emas. Jadi diam tu bukan maksud diam bisu, tapi diam membawa erti. Dia bertempat tu. Bertempat. Dan saya ingat dulu arwah ayah saya pun,
dia bercakap tapi tidaklah begitu banyak. Kalau ada benda-benda yang dia rasa perlu nak sampaikan, dia akan cakap, tapi dalam banyak keadaan dia tidak begitu banyak. Tapi dia akan beri itu mengikut waktu yang dia rasa sesuai. Dan sebenarnya kalau saya rasa lebih hormat. Bukannya kita kesampingkan bapa. Tapi mungkin orang lain mungkin ada cara pendekatan yang beza lah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Amir Rahman ya. Boleh saya tambah sikit? Ada masa? Ya, mungkin itu Ustaz ya. Kita nak bincang panjang juga perkara ni selepas rehat nanti, pasal bila bercakap Sebab aku tentang hilang poin tu. Poin tu memang menarik pasal yang istilah berletih tu kan. Sebenarnya adakah berletih ni betul ke hanya mak saja yang berletih, ataupun boleh juga ayah kalau katakan dia tak bisu, dia pula yang berletih. Apa maksud di sebalik letiran ataupun percakapan yang berhikmah yang diperlukan bagi seorang anak. Jadi bila Ustaz Roslan nak menambah ni, ini tajuk ataupun topik penting. Kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk menyambung majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini dalam tajuk kita jangan jadi ayah bisu, dan sebentar tadi kita sudah pun membincangkan bagaimana panduan di dalam Al-Quran daripada surah Al-Mulk ayat 12 hingga 14 di mana Allah menyatakan tentang rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakan sahaja Allah mengetahui segala isi hati. Maksudnya apabila ayah bercakap, ada masanya perlu bercakap, ada masa perlu merahsiakan. Semua itu jika ianya datang daripada hati yang sejahtera, hati yang penuh kasih sayang, itulah yang terbaik. Tetapi jika waktu perlu bercakap itu tidak bercakap, ya, waktu perlu senyap itu tidak senyap, itu yang akan merosakkan amal kita dalam membina sebuah keluarga. Dan sebentar tadi kita berbincang Ustaz ya, Ustaz Roslan, Ustaz Amir Rahman berkongsi tentang bagaimana menguruskan pelajar ya. Pasal ini ada kaitan pendidikan di dalam rumah dan juga pendidikan di luar rumah, terutama anak-anak kita ke sekolah rendah, tadika, sekolah menengah ataupun di universiti, di mana mereka mendapati figura cikgu lelaki dan cikgu perempuan berbeza. Ya, dan kita memang iktiraf di dalam Al-Quran pun perbezaan di antara wanita lelaki. Betul. Tetapi bila bercakap tadi tentang istilah berletih tadi itu, ia hanya perasaan saja ke ataupun macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan kalau nak bercakap tu jangan sampai jadi berletih yang menyebabkan anak ke, kalau dalam organisasi tu staff itu rasa macam lebih baik senyap je. Lebih kurang macam mana tu Ustaz? Dia seterusnya kepada saya tak lupa kepada apa yang tanya oleh Ustaz Fazrul. Dia mungkin letiran teguran ini mungkin dalam persepsi orang. Ya. Seorang ibu kata dia beletir. Anak-anak kata apa? Mak nak cakap lah. Ya? Ataupun ayah beletir. Ayah tak bisu ni. Ayah beletir. Ayah dia mak cakap lah. Sebenarnya pada masa itu persepsi anak. Mungkin bagi ayahnya bukan letiran tapi teguran yang membina. Jadi bagi saya penilaian itu kena adil. Suatu anak-anak pun janganlah pandang dengan pandang yang lekeh. Sesuatu adalah letirkan ketua itu tengok dalam kacamata. Mungkin bila anda buat silap, sesuatu benda kesilapan, bila mak cakap itu, anggaplah itu satu teguran membina. Itu tapi nak buat anak cerdik lah. Anak yang bijak lah. Tapi kalau anak tahu dan bijak, dia tu kata, cakaplah orang tua ni. Orang tua terus. Ya. Itu satu jenayah kepada mak bapak pula lah. Dosa besar tu. Jadi bagi saya, letiran ada makna, teguran ada makna. Keduanya. Cuma nada tu nak kena ada. Sebab tu seorang ayah tadi, saya bila sebut Ustaz Amir Rahman sebut tadi, saya takut satu perkara Ustaz Fazrul ya. Kebisuan ayah ini merupakan kebisuan yang dicipta oleh beliau, dicipta beliau.
Sebab mungkin satu ketika beliau di restoran contoh sebut tadi awal tu. Restoran dia dengan kawan Kawan. kencang sembangnya. Dia lah juaranya. Okey. Dia berlaku Ustaz Fazrul. Tapi bila masuk ke rumah dia macam tak nak bincang sangat. Tapi dia jumpa kawan, Masya Allah pukul 6 petang, pukul 11 baru habis. Isu dunia habis dia baca. Cuma tak masuk akhirat je. Ya? Masya-Allah. Ini satu penyakit lah. Jadi kalau anda boleh cakap dengan kawan begitu hebat, kenapa anda tak bawa ke rumah? Dalam kerangka anda lebih berhak untuk cakap pada anak. Ya. Dalam hal-hal yang membabitkan soal akhlak dan semua. Jadi ini bagi saya, kalau itu berlaku, itu penyakit lah. Penyakit. Itu penyakit yang berbahaya pada keluarga. Sebab Apa, anak Ustaz? akan pandang, ayah ni memang ayah tak ada moralnya. Baik, itu satu. Yang keduanya ialah tentang isu suara kita verbal tadi Verbal. kan. Kita punya verbal suara ni. Saya rasa kita dalam isu komunikasi ni, saya lebih bersetuju untuk mengajak tuan-tuan sebagai seorang bapa untuk belajar. Belajar. Belajar dalam soal bercakap. Bukanlah maksud belajar kena masuk diploma, masuk sijil 3 tahun, tidak. Tapi belajar dengan kerangka cuba mengkaji sikit. Ya, sebab anak-anak ni bagi saya, pengalaman peribadi, anak-anak kita ni ada berbeza Ustaz Abdul. Yang Abang Long mungkin dia punya perasaan positif itu tinggi. Betul. Abang Ngah ni negatifnya banyak. Jadi dia tak boleh dengar suara ayah sangat. Jadi ayah nak kena cerdik. Kebisuan ayah tu pada tempat. Jadi kalau Abang Long tadi, boleh bercakap macam sebab Abang Long jadi positif. Cakap panjang baca letter pun Abang Long senyum relax lah. Abang Ngah tu, kita dah sikit, dia dah nak tarik muka dah. Jadi pada masa tu, ayah jangan bisu. Aku tak nak bercakap lah, dah anak aku macam tu. Tak boleh. Ya. Kita kena cari satu seni, walaupun anak kita negatif macam mana, tapi kita kena bersuara dan bercakap. Itu bagi saya satu kesenian juga lah. Satu seni, Jadi mana nak cari ilmu tu, saya rasa Fazrul boleh cerita lah kot. Itu maksudnya itu Wallahualam. satu seni yang perlu dicari, Ustaz, Dicari, ya? dipelajari. Dipelajari. Dan mungkin saya rasa antara tak ada suami isteri sebenarnya. Bagi saya dalam soal rumah tangga, mak ayah tu paling penting bersembang. Ada satu perbincangan semasa, abang janganlah diam sangat hal anak-anak ni. Abang dengan Abang Long janganlah laju sangat. Saya rasa kena ada satu kesepakatan dalam hal hubungan ayah mak dan isteri suami. Dan biasanya yang seni yang lebih pakar pada bab komunikasi ini bila cakap tentang golongan wanita, ya, dia ada seni yang lebih sikit lah kot, kan. Saya Kalau setuju. katakan kita banding Sebab mak orang ayah, perempuan dia lebih merasai, menjiwai. ya. Jadi Laki-laki ni nak tu je, nak balon je. Kalau nak pecah pinggang, dia tu bercakap. Ini apa pecah pinggang ni? Mahal tak beli. Tapi kalau mak kata apa? Bang tak apalah, mau murah sangat tengok tu. Dia redakan. Itu kejayaan. Redakan. Tapi kalau mak balon sama, ya. Mahal tu kau tak faham ke? Bodoh betul budak ni. Itu masalah. masalah lah tu, ya. Jadi seni itu mungkin bagi kumpulan ibu ada, ya, dan kalau ibu pun tak ada, ini perlu dipelajari bersamalah, ya. Dipelajari. Saya pernah ketika mengendalikan satu program di Singapura, mereka ni dah 5 tahun. 5 tahun berkahwin, kerajaan Singapura buat satu program khas. Cantik. Dana kerajaan buat dekat Johor Bahru, kan. Yang si suami isteri ni dia kata dah lama dah mereka ni tak bercakap lama macam awal-awal dahulu, kan. Dan kemudian bila dikongsikan tekniknya kita ambil daripada surah Al-Fatihah saja, kan. Dia iktiraf orang tu kelebihannya, kemudian kena berhubung, cuba bagi salam biasa je. Kadang-kadang bila dah lama tu cara berhubung itu mungkin tak dikuatkan balik. Dulu ada hello, assalamualaikum tu dengan nada yang betul. Sekarang ni nada tu tak berapa sempat disebabkan mungkin sibuk dan sebagainya. Rupanya bila dah belajar teknik itu, boleh pula 2 jam lebih. Kami sebagai konsultan contohnya, makan dah habis dah makanan semua, masih lagi 2 orang tu berborak macam candlelight dinner, bersembang. Perkara itu boleh, tetapi perlu belajarlah seperti mana yang Ustaz Roslan maklum. Kena belajar. Kena Kesenian. belajar, ya. Baik. Jadi kita bercakap tentang belajar ini, kita nak melihat kepada satu lagi ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 132 hingga 133 sebagai satu penekanan kepada kita betapa berkomunikasi dengan anak ini amat penting yang dirakamkan ke dalam kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub pada ayat 132 133 surah Al-Baqarah. Jom kita baca bersama Ustaz Amir Rahman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 132, 133 yang bermaksud dan Ibrahim, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Adakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Dua ayat yang berkaitan dengan dialog, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ni Ustaz, kalau boleh Ustaz jelaskan permata-permata yang boleh diambil oleh ayah-ayah macam saya ini sendiri. Silakan Ustaz. Wallahu a'lam, Allahu akbar. Bila kita dengar bacaan pun terbaik daripada qari kita dan maksudnya pun Allahu akbar. Dia menjadi kita sesuatu yang menginsafkan. Bila Allah sebut tentang wassa biha Ibrahim dan menunjukkan Ibrahim bercakap, bukan membisu dan tidak bercakap. Wassa itu maknanya mestilah bercakap. Wassa itu maknanya berwasiat, berbicara. Jadi menunjukkan Ibrahim guna kekuatan sebagai seorang ayah dan pendidik pada keluarganya untuk bercakap. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia bercakap benda-benda bersifat dengan benda-benda yang bersifat keimanan. Membina ketakwaan, membina hati, membina keislaman, membina kejiwaan, membina ibadat, supaya mereka di seluruh sana tidak menyembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya kira maksud di sebalik ayat ini memang menarik. Pertama menunjukkan Ibrahim gunakan dia punya verbal dia untuk beri nasihat yang begitu jauh ke hadapan. Jadi bagi saya hari ini kalau kita ambil rumusan, ayah-ayah kena bercakaplah supaya bukan bercakap sekadar anak makan apa, minum apa, petang makan apa. Bercakap pada anak itu dalam hal-hal keagamaan. Harapan masa depan. Abang Long, ayah nak Abang Long cerdik, jadi seorang yang bijak, seorang agamawan contoh, seorang ulama contoh. Jadi benda macam ni kita ambil daripada sunnah Nabi Ibrahim AS. Baik. Yang keduanya ialah menunjuk kepada kita bahawa semua percakapan yang berunsur kebaikan ni, dia akan menjadi sesuatu yang menetap di hati jantung anak kita. Sebab tu bila ayah bercakap dengan penuh perasaan, pengharapan, anak-anak akan menjiwai apa yang ayah sebut, ayah bercakap. Tapi kalau ayah tak bercakap, lepas tu jadi anak hilang fokus. Ayah aku pesan pun tak pernah pesan. Aku tak semayang pun dia tak pernah larang. Contoh tak pernah marah. Jadi ini semua merupakan satu kesilapan kelihatan. Sebab tu mengamalkan apa yang disunahkan Nabi Ibrahim ni satu benda yang amat cantik dan amat mulia sekali. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, bila bercakap tentang memberi nasihat, ya, zaman sekarang kan orang cakap, oh saya ni sibuk kan, saya outsource je lah, bagi je pada ustaz-ustaz je cakap pasal agama. Saya ni dah lah tak belajar agama kan, jadi macam tak berapa layak. Apa pendapat Ustaz tentang ayah yang sibuk, dia outsource je, hantar program motivasi, hantar sekolah agama, dia tak nak cakap daripada pihak mulut dia sendiri? Saya pernah duduk berdamping dengan pakar-pakar motivasi. Masa dekat UM tu kita ramai tokoh-tokoh motivasi yang pakar kaunseling dan pakar dalam bidang kajian kanak-kanak lah. Sebenarnya percakapan seorang ayah kepada anak ataupun yang dewasa pada yang lebih muda 80% lebih berkesan daripada kita berdiam diri. Betullah kita punya WhatsApp ni anak baca sekadarnya, tapi kalau kita bercakap
80% berkesan. Ini kajian lah. Saya sebut ini sebagai satu yang saya dengar lah. Ya. Mungkin lebih jauh lagi. Sebab tu bagi saya, Allah ciptakan mulut ini lebih berharga, bernilai daripada segala-gala yang lain. Satu mulut ni, kita dalam Quran sebutkan. Kerana mulut ni akhir satu masa Allah tutup. Al-yawma nakhtim tu. Surah Yasin kan. Sebab mulut ni, bila salah guna pakai, masalah. Tapi bila guna pakai dengan baik, selamat kita. Ya. Jadi ini yang kita harapkan, kesan mulut lebih daripada soal WhatsApp dan seumpamanya. Yakinlah. Sebab kita nak quality time. Quality time ya, quality time untuk bercakap dengan anak itu sebenarnya adalah satu pelaburan yang besar sebenarnya ya, berbanding dengan kalau sibuk tadilah Ustaz ya, sibuk-sibuk juga tetapi Face to face itu memang penting. penting ya. Tengok wajah anak kita, wajah dia ada satu ikatan yang cukup besar. Ikatan yang besar. Jadi alhamdulillah ini beberapa perkara yang boleh kita belajar daripada sesi kita pada hari ini, dan mungkin kalau di hujung ini Ustaz ya, dalam masa kita yang terhad ini Ustaz boleh kongsikan bagaimana bagi ayah-ayah ya yang berada pada program pada hari ini, Ya. apakah motivasi untuk ayah-ayah berujar, bercakap dengan anak, banyakkan masa dengan anak untuk berpesan, walaupun sibuk, walaupun ada ustaz lain yang memang cakap dia lebih menarik, tapi apa pesan ustaz kepada ayah-ayah yang ada? Okey, terima kasih Ustaz Fazrul. Di penghujung yang pertama sekali, kebisuan anda dalam menyuruh, melarang itu satu jenayah dalam hubungan kekeluargaan. Terutama bila anak buat silap, anak tak solat, anak keluar rumah tanpa aurat tutup. Takkan nak diamkan. Anda wajib bercakap. Sebab dalam Islam kita amalkan ayat Allah berfirman Quran kan supaya kita tu'minuna billah dan kita suruh kepada kebaikan. Jadi tolonglah. Ini amanah dalam Islam. Yang kedua, kalau kita dalam kerangka nak menyuruh, gunakan ucapan-ucapan bagi anak kita gembira kita. Anak akan ketahui kita ni seolah ayah prihatin. Dalam beri teguran, peringatan, bercakap itu, anak akan rasa ayahku sebagai seolah macam kawan. Macam teman yang lebih rapat daripada teman di sekolah dia. Itu kita nak. Yang ketiganya, saya ingat Ustaz Fazrul ya, kadang-kadang kita ambil cakna juga. Ada kalau ayah-ayah, pengalaman saya, sebab tu anak murid saya tadi kan, kesnya ayah tak bercakap. Sebab kadang ada ayah dia jadi bisu tak bercakap ni kerana faktor genetik keturunan. Dia macam keluarga keturunan dia macam tu. Ada. Sebab tu kita minta anak-anak pun nak kena jaga jugalah. Janganlah hukum ayah tak bercakap sampai peringkat ayah pun tak ada moral lah, tak ada. Tengok keturunan. Mungkin atuknya macam juga. Atuk bercakap tak banyak. Ajar ayah. Jadi kadang-kadang keturunan tu jadi faktor juga. Jadi anak kena berlapang dada, kena ambil cakna ni. Jangan menghukum ayah yang tak cakap dalam keadaan ayah macam tak ada penghormatan tak ayah lah. Jangan. Kita ada keadilan di situ. Wallahualam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan ya, dari seorang ayah perlu usahakan untuk berpesan, dalam masa yang sama juga anak juga ya, jangan menghukum ayah pula ya, pasal dia bandingkan dengan cikgu, dia dengar penceramah. Saya satu poin terakhir. Ya. Anak-anak kenapa ayah bisu sangat? Anak tolonglah. Buka perbincangan, buka cerita. Sampai ayah tulis nak bercakap, tak apa dah. Betul. Dia nak kena cerdik lah kadang-kadang daripada ayah tu. Jadi itu antara kemahiran penting jugalah bagi seorang anak Ustaz ya, pasal kalau tidak anak menghukum ayah, kemudian biar ayah seorang-seorang saja, itu yang kadang-kadang dihantar ke rumah orang tua. Pasal dia rasa kalau duduk kat rumah pun ayah dah tak bercakap, apa lagi ya. Tetapi sebenarnya di dalam Islam, di dalam Al-Quran ini, status sebagai seorang ayah ibu sesuatu yang perlu kita hargai, dan moga-moga majlis ayah ini bagi ayah, kalau kita tidak mahu anak kita bisu dengan kita, kitalah yang memulakan percakapan. Tetapi kalaulah kita ada ayah yang bisu ya, ataupun tidak ada ayah sebentar tadi, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk saya tak ada ayah, saya tak apa-apa pandai. Seperti mana Encik Razib tadi pergi mencari ilmu ya, beliau cuba mendalami pelbagai disiplin untuk komunikasi, sehingga kan itulah yang digunakan oleh beliau dalam keluarga. Yang kita doakan pada keluarga Encik Razib, kepada keluarga kita semua Ustaz ya, agar dipimpin menjadi ayah yang bercakap pada tempatnya, agar ia menjadi panduan untuk menuju ke syurga Allah SWT. Kita berdoa di hujung ini, kita bersama dengan Ustaz Amir Rahman memimpin bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa'an min kulli da' wa an tahfazana min kulli waba'. Allahumma inna nastawdi'uka biladana wa biladal muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal juzam والبرص وسيء الأسقام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terima doa kita sebentar tadi pada bulan Ramadan al-Mubarak ini. Semoga semua ayah yang bersama pada hari ini dan juga ibu-ibu yang menemankan kita berdoa dan kita buat kapasiti kemampuan masing-masing. Kita cuba nak mencapai standard seperti mana dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub tadi Ustaz ya. Harapnya di hujung kehidupannya masih lagi boleh bercakap dengan anak, coaching, tanya soalan, kamu nak menyembah siapa selepas ini, walaupun dah tahu dah anak ni baik, tetapi penting untuk disampaikan kerana ini adalah satu sunnah yang ingin kita hidupkan pada Ramadan ini, pada hari-hari yang mendatang. Ini kesedaran yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan kita bersama ya, membina komuniti dengan sumbangan tuan-tuan, dengan sumbangan idea bagaimana untuk kita menyebarkan, membina ayah-ayah yang boleh memimpin dengan komunikasi yang baik agar anak-anak juga terpimpin menuju masuk syurga sekeluarga. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk kita sama-sama melihat kepada ayat yang ke-14 pada hari esok insyaAllah, di mana kita akan belajar lagi panduan-panduan untuk ayah terus memimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah